Okey. Okey. Jadi saya present dulu Okey ya. Jadi kehadiran tadi, siapa yang buat kehadiran ni ya? Saya buat Cikgu, saya buat. Abang Nurjaya. JJ ya. Okey. Ya, 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 ya. Okey, thank you. Okey, thank Alright. you Oke, oke, oke. Okey, jadi yang pertama ialah kita nak bincang pasal Google dulu, iaitu Google Chrome sendiri ya. Kita nak bincang ini dulu So, untuk Google Chrome ini, saya nak terangkan tentang profil dulu profil dulu, iaitu kalau cikgu tengok cursor saya ini dekat atas ini So, bila kita klik ini, okey, kamu tengok yang benda ini kita panggil profil ni So, saya ada banyak profil di sini, okey. Kegunaan profil itu ialah supaya kita punya penggunaan itu tidak tercampur sana sini sebab kita cuba elakkan case macam ini iaitu case macam mana? Case di mana katakan ini kan atas ini banyak tag kan okay, TAB banyak tag di sini. So ada orang itu mungkin dia tag pertama itu dia untuk account delima. Tag yang seterusnya dia untuk pribadi dan sebagainya. Jadi sepatutnya jangan guna cara seperti ini tetapi kita guna cara profile. So saya terangkan cara profile ni macam ni Kalau yang tahu itu tak apalah. Kita kira ulang kaji semula Okey, untuk buat profile ini maksud dia kita klik bahagian ni kan. Kita akan guna butang add di bawah ini, okey. Kita akan add dia. Kemudian di sini kita label sendirilah apa account kita itu, okey. Katakan account kita ialah inilah contoh dia Okey, lepas tu mungkin ini kita tulis pribadi. Okey, salah type pribadi. Kalau screen tak nampak bagi tahu saya. Okey, lepas tu kita pilih warna yang kita suka, tengoklah yang mana satu yang kita nak. Di sini dia tulis nak create shortcut atau tidak. Depends lah, saya sendiri memang tak suka lah, tak perlu tu So kita done nanti, dia akan buka satu, tengok. Dia akan buka satu lagi window yang baru. Okay, so ini khas untuk buat satu profile ni buat satu profile yang baru. Jadi kita akan klik sebab kita sudah ada account kan, account delima ke, pribadi ke, itu inilah semua yang Google itu. Kita klik sign in. So di sini kita masuklah. Okay, saya tidak buat sebab saya sudah ada. So cikgu boleh masuklah account G apa-apa. Lepas itu MOE, okay, MOE ke apa-apa. Selepas itu kita klik next, masukkan password. Sehingga nanti dia akan keluar satu account baru macam ini. Ni satu account yang baru. So dengan nama yang kita type itu dia akan keluar di situ. So kamu tengok saya sendiri ada beberapa profil di sini. Okay. Kegunaan profil dia macam inilah. Katakan sekarang ini saya nak guna GC ID semasa saya di sekolah. So bila saya klik dia, tengok. Dia akan buka satu window khas untuk profil ini. Tengok ni Nanti saya buka ini sekejap. Okey. So kamu tengok Jadi dia akan keluar satu inilah. Maksudnya ini satu profil untuk ID guru saya. Jadi dengan cara ini maka kita punya management itu akan lebih kemas, okey, lebih cantik dan kita bukan nak kongsikan semua itu dalam satu tab. Okey. Contoh dia ni buka banyak tab, jangan buat kerja macam itu. Jadi bagi siapa yang belum ada profil itu, sekarang mungkin boleh generate satu dulu boleh buat satu. Okey, boleh saya tahukah siapa pernah buat profil seperti ini? Adakah cikgu boleh jawabkah? Tidak pernah. Oh, tak pernah. Kalau tak pernah boleh first time. First time Okey. So baguslah, maksud dia kita jangan guna satu window lepas itu macam-macam account Google tu semua sekali. Okey. Sebab kalau guna Gmail, okeylah maksud saya Gmail pribadi, Gmail delima, dia boleh sekali buka. Tetapi, cuba cikgu fikirkan kalau kita guna satu Windows, kemudian kita buka semua akaun Google itu kan. Katakan kita buka Google cari maklumat. Okay? So, maklumat itu nanti merupakan history merupakan history kepada akaun mana satu. Faham maksud saya kan? Okay, contoh dia, kita ada banyak akaun sini. Kalau kita tak buat profil macam ini, maka bila kita buka YouTube dengan satu window saja, history YouTube itu kadang-kadang dia akan salah masuk account. Okay? Mungkin account delima itu cikgu masa itu guna.
So kita cikgu guna akaun Delima untuk buka YouTube, cari cerita sendiri. So nanti bila cikgu guna akaun Delima untuk buat presentation nanti, history tu orang nampak. Sebab cikgu campur aduk. So kita cuba elakkan dia. Maka untuk lebih kemas, kita guna kaedah profile. Profile macam ini. Cara tadi saya sudah sebutlah. Cikgu tekan add, kemudian masukkan username, masukkan password yang sesuai. Kemudian cikgu akan nampak dia akan keluar macam inilah. Dan kalau kita tengok sini ada satu setting sini. Kalau saya klik, tengok. Ini adalah profile yang saya ada, yang saya pegang sekarang. Macam itulah dia. Kita boleh tambah dia. So bila saya pilih salah satu, nanti dia memang akan buka satu window khas untuk profile itu. Contoh, saya ambil lagi contoh. PPT Betong ni. Bila saya klik, tengok warna dia kuning. So ini khas untuk PPT Betong. Dia tidak akan kacau akaun lain. Itu maksud saya. Okay, so siapa yang belum buat, boleh buat satu dulu. Okay, ni atau boleh catat dulu. Adakah saya terlalu? Ya. Kalau kita nak buang dia dapat? Boleh buang. Tak ada masalah. Boleh buang nanti. Maksud dia dekat setting sini kan? Kita boleh delete dia ni. Delete terus Boleh delete. Okay. Okay. Ini pun sangat bagus kalau kita ada laptop yang di rumah hanya satu dan kongsi dengan anak dan sebagainya. Ini cara dia. Supaya dia tak campur aduk. Okay. Okay, so sekarang ini saya setakat ini okey cikgu tidak laju Okey. Boleh jangan cikgu Nelson seorang jawab lain tu pun boleh jawab cikgu. Kita sembang saja, okey, jangan stres, okey. Okey. Ya, okey. So ini cerita pasal profile profile. Dan sekarang ini saya nak cerita satu lagi, okey, yang kita panggil dia ini sekejap Okey. Dia panggil ini juga, sekejap saya bagi besar sikit Okey, dia panggil nanti ejaan macam mana ni incognito satu, okey. Dan satu lagi dia panggil guess. Dua ni. Okey. So ada dua kaedah kita guna ini. Okay, selepas saya terangkan tadi profile itu, sekarang ada dua lagi saya nak terangkan. Satu ialah incognito dan satu lagi ialah guess. Okay, dua ini. Okay, so kita tengok. Saya nak terangkan incognito dulu. Di mana incognito itu? Atau apa kegunaan sebenarnya? Tengok sini Tengok cursor saya ada kuning tu. So klik titik 3 bintik itu. Kemudian kita akan nampak, tidak ada ke? Akaun pegawai tidak ada ke? Okey, saya cuba akaun ID guru dulu. Okey, so kita tengok. ID guru pun tak ada. Okey, nanti tengok. Ada Cikgu Lim, ada. Adakah? Mana saya tak jumpa dia? Mana pergi Okey, tak apa. Saya buka akaun peribadi dulu. Buka tab lain lagi. Tak apa. Saya buka akaun yang lain tu. Tengok akaun peribadi. Tengok akaun peribadi ada. Itu masalah dia, tengok. Okey, saya keluarkan dulu. Okey, tengok So maksud dia di sini, okey. Bila kita klik ni, kita akan nampak ada satu panggil incognito. Okey, ini ini incognito yang saya nak terangkan sekarang ni. So saya boleh nampak akaun pegawai dengan akaun guru tu tidak jumpa. Okay, saya tak pasti cikgu yang guna Delima tu ada ke tidak. Okay, tentang incognito ini sebenarnya fungsi dia bila kita klik, okay, dia akan keluar paparan hitam macam ini Sebenarnya incognito ini dia guna akaun. Ini akaun peribadi saya. So dia akan guna akaun peribadi saya atau akaun profile saya, okay, untuk buka satu lagi tab macam ni yang hitam macam ni kan. So kegunaan dia ialah kalau kita nak akses sesuatu bahan itu atau website dan kita tak mau ada rekod dalam kita punya profile, so kita boleh guna ini. Okay, kita boleh guna incognito. Dan bila kita guna ini sebenarnya dia boleh dikatakan fresh. Memang fresh betul tu, tak ada rekod apa-apa tu.
Jadi kita sebenarnya ini satu cara yang saya cadangkan semasa isi borang GDPR. Boleh guna cara ini sebab dia tak ada rekod apa-apa, tak ada history dalam itu, so dia bersih. So masa kita guna cara ini, sama ada guna PC atau handphone, dia macam kurang masalah sedikit. Okay? Dan ini pun saya suka guna cara incognito untuk masuk perkara seperti online banking. Online banking pakai cara ini pun bagus. Dia lebih selamat sebenarnya. Okay? So ini incognito. Katakan malam ini saya nak cari suatu benda dan saya tak mau dia ada rekod dalam history saya punya profile, saya guna incognito. Setakat ini okey cikgu boleh ya? Okey. So ini adalah kegunaan incognito. Incognito dia guna profile kita, tapi dia tak ada rekod. Contoh dia you search yahoo.com, nanti kamu cari history memang tak jumpa. Okey, so ini kita panggil dia incognito. Dan sekarang ini saya nak terangkan satu lagi. Okey, tadi saya ada typekan yang kita panggil dia guest mode. Okey, ini. Okey, kita tengok Okey, bila kita tengok account kita ini bahagian ini. Okey, kita klik ikon kita dan kita akan nampak ada satu lagi ini kita panggil ini guest mode, ini bawah ni. Okey. So guest mode itu dia sebenarnya lebih kurang macam incognito. Tetapi beza dia ialah, beza dia pun sama, tak akan simpan history dan sebagainya. Yang ini dia tak ada guna profile apa-apa. Kalau tadi itu guna profile kita, tapi dia tak ada simpan history. Tapi bila kita guna guest itu, dia memang tak guna profile. Itu memang betul-betul kosong ni. Okay? Ini. So ini untuk yang guest mode ini biasanya kita guna untuk keadaan yang macam mana tau, iaitu keadaan di mana kita nak pinjam orang pakai. Okay? Kalau ada orang nak pinjam laptop atau PC kita, kita bagi mereka guna guest mode. Jangan bagi dia guna profile kita. Sebab dalam profile kita banyak history kita tu. Mana tahu nanti dia orang pandai, dia dapat tengok apa kita punya kerja semua tu. So bagi dia guna guest mode. Okay? Itu beza dia. Dua incognito dengan guest mode itu sebenarnya guest mode itu dia sebenarnya agak sama, hampir sama. Okay, hanya biasanya guest mode ini kita bagi orang yang guna PC kita bagi dia guna ini. Okey cikgu Cikgu Lim. Ya. Kalau kita tak sign in pada profile tu, okey. Kita tak sign in pada profile tu, history akan ada juga kah? Macam mana keadaan? Dekat atas tu kan kita tak masuk mana-mana, kita tak sign in kepada mana-mana email. Okey. Dia bukan guest lah, itu kita log out semua kan? Ya. Semua kita log. Adakah history itu tetap ada? Tak ada kan? Tak masuk dalam email kan? Ada kan? Maksud dia tidak sign in apa-apa, kosong saja kan? Ya, kosong. Dia hanya simpan dalam rekod Google Chrome itu saja. Okey. Tapi ya. Tapi bila kita guna, contoh dia lah, buka google.com kita cari maklumat kan, history itu masih ada sebenarnya. Tapi dia history dalam Google Chrome tapi tak ada dalam profile. Okey. Okey cikgu Okey. So okey Cun, masa 15 minit untuk saya terangkan tentang Google Chrome sahaja. So di sini saya galakkan cikgu macam ni lah, pastikan kita ada profile. Okey. Profile ini supaya nanti bila buat kerja ikut profile kita. Kalau sekarang saya buat kerja dekat PPT, saya akan buka profile PPT. Kalau saya buat kerja pribadi, saya akan guna pribadi. Saya tak mau campur sebab bila campur, sebenarnya saya nak bagi tahu cikgu risiko dia. Bila kita campur, kita tak bagi betul-betul. So guna akaun Delima, tengok YouTube. Semua history itu dia akan simpan. So nanti risiko dia adalah nanti kita jadi presenter dan sebagainya, history semua nampak. Okay, tap satu huruf saja sudah nampak apa kita buat. Ya, malu nanti. Okey. Saya cakap malu maksud dia ada satu yang tak betul lah. Mungkin cari banyak resipi ke apa ni kerja ni apa ni selalu cari resipi je. Contoh dia lah. Okey. So, ini pasal Google Chrome. Okey. So saya galakkan cikgu ada satu profile lah. Buat profile macam ni supaya dia cantik. Okay. So selepas saya bincang tentang Google Chrome ini, profile, guest mode dengan incognito. Incognito. 3 benda ni lah harap cikgu dapat bezakan semua itu. Dan sekarang ini saya nak bincang Google Form.
Okey, mungkin ada orang cakap, kan data studio ni masih cakap benda lain-lain tu. Sebenarnya dia ada kait rapat ini. Okey, contoh tengok ini ya. Saya tadi ada Cikgu Campai ada tidak? Cikgu Campai ada ikut ke tidak hari ini? Tidak. Oh. Okey, saya tak simak itu. Okey, saya harap saya dapat siap Google Form ini dalam lebih kurang setengah jam. Okey, Google Form kita tengok. Google Form yang tak betul, okay, tak betul maksudnya tidak setting apa-apa akan menghasilkan satu data studio yang tak cantik. Okay. Bukan saya cakap SMK Pusat tidak cantik. Okay. Cikgu Campai dia ada satu usaha yang bagus ini. Okay. So, dia ada tanya saya pasal dia punya dashboard. Tanya cikgu tak tahu dia ada ikut ke tidak. Sebab mereka malam ini ada perjumpaan bersama pengetua. Okay, kita tengok ini ya. Untuk satu dashboard ni yang cantik adalah kita tengok kita nak dia nama guru kalau boleh semua huruf besar, subjek dia semua betul dan sebagainya. Tapi data studio ni masih ada sedikit kelemahan, iaitu apa? Kita boleh nampak nama tidak dipaparkan penuh, alignment mungkin perlu buat sedikit penambahan. Sekat-sekat cikgu. Sekat-sekat kan? Okey, mungkin line saya tak bagus kan? Okey kan? Boleh? Okey, lancar. Sini okey, sini okey. Okey, boleh. Okey, saya ulang semula. Maksud saya ialah kalau Google Form kita tak set betul-betul, nanti kita punya data tu kita terima dengan tidak cantik. Okey, saya bagi contoh. Kelas. Kelas adalah satu yang kita boleh nampak itu. Katakan sekarang ini kita biarkan tengok borang kita. Borang kita adalah bentuk apa? Contoh dia kita nak kutip data co-curriculum. Kita minta pelajar isi sendiri. So bila kita bagi mereka isi kelas, contoh dia, sedangkan kelas itu katakan Form 1, ada 6 kelas. Kita bagi pelajar isi sendiri. So A sampai A, B, C, D, E, F macam itu, semua kelas. Ada murid, dia mesti akan type macam-macam bentuk. Okay? Saya bagi contoh di sini ya. Ada budak nanti, bagi warna lain. Okay. Ada budak itu, dia mungkin type 1A. Okay. Kemudian, ada budak pula akan type 1 space A. Huruf besar, huruf kecil, macam-macam ada. Jadi, bila ini berlaku, maka kelas yang akan keluar nanti, dekat sini ya, dia bukan lagi Form 1, bukan lagi 6 kelas. Kalau ada 10 jenis yang berlainan, 1A spacing, 1 spacing A ke, 1A ke dan sebagainya, dia semua akan menunjukkan di sini kelas dia berlainan. Jadi kita perlu elakkan itu. Jadi di sini Google Form memainkan peranan sangat penting. Okay? Supaya menghasilkan satu data studio yang cantik. Okay? Dan contoh dia huruf besar, huruf kecil pun akan menyebabkan paparan dia bagus atau tidak. Okay? Ini kita tengok. Ini contoh SMK Pusat. Kemudian ini tengok. Okay? So kalau kita buat kemas-kemas, setting dia betul-betul, memang semua dia akan cantik. Okay? Jadi sekarang ini, boleh sedia semua. Kita akan mula buat ini. Okey, sekarang ini cikgu sila buka Google Chrome sendiri dengan profil. Saya tidak tahulah cikgu sudah buat ke tidak, tapi pastikan cikgu guna akaun Delima. Okey, guna akaun Delima. Kemudian, okey, kalau cikgu atas ini banyak tab ini ya, mungkin tutup ya, sebab nanti akan semakin banyak tab itu. Kalau yang tak ada kaitan tu tutup dulu. Okey, yang pertama, sekarang ini saya nak cikgu buka Google Drive. Ini ya, buka Google Drive. Okey. Saya punya akaun Delima cikgu. Cikgu pun pastikan guna akaun Delima. Okay. Kalau nak guna peribadi, okeylah, tak ada masalah, boleh juga. Sebab saya nak kalau boleh, latihan hari ini cikgu buat betul-betul sebab nanti ada siri 2, 3 dan seterusnya cikgu. Saya bagi contoh, cikgu tengok. SMK Pusat. Okay. Tengok dia punya jadual. Warna dia berselang 2 warna sahaja. Hijau, kuning. Okay. Macam ni. Yeah. Cuba tengok apa beza saya. Okay. Sebenarnya warna dia adalah ikut dia punya kuantiti nombor itu. Semakin nombor semakin besar, dia semakin gelap. Nombor semakin kurang, dia akan semakin cerah. Ini semua ada setting dia dan sebagainya. Jadi malam ini memang tak sempat. Okay. Memang tak sempat belajar semua itu. Itu sebab saya nak cikgu guna akaun Delima supaya nanti dia bersiri nanti ya. Supaya nanti akhir dapat menghasilkan lengkap macam ini. Okay, Okay. So, kita pergi Google Drive. Sekarang cikgu fikir mana tempat cikgu nak letak data studio nanti. Buat kemas-kemas.
Dan malam ini saya nak buat pangkalan data co-curriculum. So, cikgu fikir sendirilah mana nak letak folder itu. Okay. Kalau saya masuk PPD Betong, tugasan saya, kemudian ICT Betong, okay. Sembang 1, itu saya lah. Cikgu sendiri fikir sekarang, mana cikgu nak letak folder. Sembang IT, saya data studio. Okey, di sini saya nak mula. Cikgu punya, cikgu fikir saya nak buat pangkalan data co-curriculum. Okey, cepat-cepat buat satu folder yang sesuai nama dia. Okey. Sudah. Okey. So katakan folder ini cikgu punya ialah SMK apa, SK apa. Okey, itu bergantung kepada cikgu. Maka sekarang kita akan mula buat pangkalan data. Okey. So cikgu akan mula tekan new. Cikgu akan tekan Google Form. Okay, cikgu akan buka ini Google Form. Okay, so di sini kita akan mula. Cikgu ikut saya lah. Kita mula type sama-sama. Pangkalan data co-curriculum. SMK PPD Betong. Cikgu punya ikut sekolah sendirilah. Terus guna nama sekolah cikgu. Okay, so lepas itu. Ini cikgu, nama Google Form ini jika kita klik sekali supaya dia akan saling tajuk di atas pergi ke sini. So jangan kacau lah biar dekat situ. Okay. Okay, saya bagi dia nama 2 sebab saya dah testing buat 1 takut nanti dia ada nama dia sama nanti ya. Saya guna 2. Cikgu tengok cikgu punya lah. Okay, di sini macam biasa. Ini yang saya nak terangkan ya. Okay, kita akan type nama murid. Okay, sila guna apa nama tu? Sila guna huruf besar. Okay. Nama murid. Okay. Sila guna huruf besar. Biasanya banyak pegawai ni buat Google Form. Tak ada masalah. Boleh buat semua. Tapi di sini bila dia mula klik tambah, ini yang menimbulkan masalah. Kenapa? Sebab kita tahu kan, bukan murid sahaja. Cikgu, pegawai pun sama. Minta type huruf besar kecil, sebuah campur keluar. Jadi kita nak paksakan mereka mesti guna huruf besar. Okay? Maka kita akan buat arahan. Kita nak bagi arahan supaya dia tak boleh buat kerja lain. Arahan kita buat macam ni ya. 3 titik. Okay? Kita akan pilih respon validation. Okay? Pilih dia. Kemudian di sini kita akan pilih regular expression. Kemudian pastikan dia match. Okay? Match dengan apa? Ini ya. Nanti ya saya type dulu nanti baru cikgu tengok Ini main sedikit command Okay. Nanti saya besar sabar dulu cikgu salin dulu. Ini. Okay. Bracket tegak itu A-Z, lepas itu ada satu spacing dia ada spacing. A space Z. Atau saya type di sini ya. Sekejap. Oke, ini ya. A Z space titik tutup star. Ini. Space titik bracket star. Oke. Ini dia. Oke, ini adalah arahan di mana cikgu boleh test sendiri, tekan mata ini. Okay, tekan mata ini dan kita boleh test. Katakan sekarang saya pakai huruf kecil. Bila saya pergi kedua, tengok. Tak boleh. Dia mesti huruf besar. Okay. So dia mesti huruf besar, dia baru dapat pergi soalan seterusnya. Dan di sini kita bagi arahan bagi arahan. Guna huruf besar sahaja. Macam itu. Okay. Guna huruf besar sahaja. Guna. Okay. Lepas itu jangan lupa required. Wajib jawab. Besar sahaja. Okay. Seterusnya jantina. Okay. Jantina. Dan ingat, semua kita jangan suruh mereka, kalau boleh elakkan mereka tulis. Kalau boleh kita buat bagi dia pilihan supaya data sendiri nanti cantik. So biasanya saya sendiri pakai inilah drop down. Okay. So kita bagi jawapan untuk mereka. Okay, perempuan. Okay, ini tak ada apa-apa ni. So kita required dia. Okay. Seterusnya,
Saya akan buat untuk kaum. Kita masuklah. Ini pun drop down, okay? Melayu, Cina, Iban, okay, dan sebagainya, okay? Cikgu Lim, Ya, boleh tanya soalan? boleh. Boleh balik ke yang nama murid itu. Boleh, okay. Tak nampak ini. Saya nak murid saya huruf besar pada perkataan, huruf besar pada huruf pertama saja. Itu Boleh saya tak tak? pandai. Itu saya belum belajar lagi. Okey. Dia ada command, dia ada banyak command, tapi saya malam ini sedia yang huruf besar semua. Tunggu saya cari sekejap cikgu. Tapi bukan sekarang. Okay, Ya. sure. Thank you. Boleh. Okey, tapi saya rasa mungkin susah sikit lah, macam susah sikit itu. Okey, sekarang kita inilah sebab dia sebenarnya huruf besar semua tu lagi cantik lah. Saya beritahu dulu. Kalau kita tengok, cikgu tengok sendiri. Dia huruf besar semua sebenarnya lagi kemas. Okey. Buka. Cikgu Lim, Ya. kalau kita di sekolah rendah, Cikgu Lim, saya galakkan murid saya tulis huruf besar untuk huruf pertama bagi nama mereka. Supaya mereka biasa, Cikgu. Kalau semua Faham. Okey. Akan, Okey, tak apa. Nanti saya cubalah, saya catat dulu. Tengok boleh tidak. Cuba saja, cikgu. Okey. Saya balik kepada Google Form kita. Okey, so kita akan kaum sini pun sama drop down. Lepas kaum itu kelas, okey, kita akan tambah lagi untuk kelas. Okey. Di sini saya nak terangkan sedikit tentang kelas. Andaikan kelas kita ni banyak. Memang tak banyak lah, okay. Tapi nanti untuk bahagian jenis-jenis co-curriculum seperti badan beruniform, kelab persatuan itu banyak kan. So saya nak bagi tahu tentang itu. Katakan kelas ini banyak, okay. Kelas ini banyak. Saya ambil contoh PPD, peringkat PPD ya. Katakan kelas ini ialah nama sekolah. Banyak PPD ada 55 sekolah rendah, menengah dan college ada 55. So kita tak mampu tak satu-satu. Okay. So kita sebenarnya boleh buat apa? Kita boleh copy semua. Okay. Dalam Excel kita mesti ada lah. Okay. Kita copy semua sekolah. Okay. So dekat sini kita masih juga drop down. Dekat sini satu, kita control V ya, atau paste dia. So dia akan semua terus keluar. Tak perlu type satu-satu, mati kerja. Yalah, selalu penat Cikgu Lim. Okey ya. So kita hanya copy paste. boleh Boleh copy copy paste cikgu. juga. Saya Boleh. tak pernah tahu selama ni. Tak pernah belajar. Ya, okey. So kita boleh sediakan pangkalan lah. Nama pelajar pun boleh kita copy dia semua, kita paste dekat sini. Baru tahu Cikgu Lim, thank you. Tak apa. Cikgu Lim, Ya. dia cuma perlu dalam Excel kah? Kalau dia di-type di dalam Word, dapat tak copy macam tu? Saya belum cuba. Tapi Excel mungkin boleh cubalah. Saya pun tak tahu. Kita cuba semua. Tapi saya sendiri data yang panjang memang simpan Excel lah. Boleh ya? Boleh. Boleh, bagus. Kita sama belajar. Boleh. Okey, tak ada masalah. Okey, jadi maksud dia nanti dekat jenis co-curriculum itu boleh guna cara macam inilah. Jangan setiap kali buat orang type satu-satu. Susah kerja itu. Ya. Okey. So ini kita bagi dia required juga. Okey. Tapi cikgu punya bukan macam inilah. Cikgu punya 1A, 1B. Cikgu buat. Jangan suruh pelajar isi. Kalau suruh pelajar isi, memang macam-macam keluar nanti ya. Okey. Ya. Ya, satu kelas sepatutnya darjah 1 ada 5 kelas, nanti jadi 20 kelas. Macam itu dia. Betul jadi cikgu. Okey. Cikgu Lim, Ya. saja nak share lah. Saya dah try tadi copy daripada table Word. Boleh masuk juga. Boleh juga. Okey. Boleh. Tak ada setting apa-apa. Copy saja macam itu. Copy sama juga. Tapi okey. paste saja. Okey, thank you. Cikgu Iwan kan? Ya, betul-betul. Ya, ini satu lagi orang nanti nak jadi penceramah nanti ya. Okey. Kita teruskan. Sekarang ini kita pergi ke bahagian badan beruniform. Okey, kita tambah. So kita masuklah badan beruniform. Okey, beruniform. Okey, lepas itu drop down juga. Ini saya tak ada sampel lah. Cikgu mungkin sedia 1-2 nanti boleh tambah sendiri ya. Pengangkap, PPSM, cukuplah 2 sampel saja. Okey. Jangan lupa required.
lepas itu saya tambah lagi untuk ini kita buat lengkap juga nanti itu nanti baru tambah nih. Maksud saya borang kita lengkap kelab persatuan. Kalau saya dah silap bagi tahu sebab saya bukan orang KK ni Okey. Drop down kelab persatuan, contoh dia kelab komputer. Okey. Kelab komputer, kelab ICT. Contohlah 2 saja tambah lagi sukan permainan. Okey. Kemudian saya masukkan pingpong ke. Okey. Kemudian bola sepak. Masuk 2 cukuplah, tak perlu banyak untuk testing je. Semua ialah drop down. Jangan lupa required. Semua perlu wajib. Okey. Okey. Okey, sudah cikgu? Sudah. Okey, satu lagi saya lupa, IC. IC saya lupa. IC sepatutnya biasanya dekat mana? Lepas bawah nama. Okey, saya klik nama sini, saya tambah supaya tambah satu lagi IC. Okey. So nombor IC kita pun bagi arahan tanpa dash ni Ini. Okey, ini pun macam case nama tu. Kita nak bagi dia command dia supaya nanti hanya 12 nombor IC kita saja keluar. Ini nak bagi command juga. Okey. So required ini pakai validation. Okey. Masuk. Dan di sekarang ini kita akan guna juga yang tadi itu expression dan dia mesti match dengan ini command lagi Command dia ialah macam ni Nanti saya besarkan. Mana simbol tu? 12. Okey, besarkan sikit. Ini dia. Nampak kah? Dia sempang. Atau saya tak Ko. Okey. Ini D besar, sambung tak ada space 12 bermaksud ada 12 nombor. Okey, command ini. So command ini akan menjadikan pelajar dia tak boleh masuk dash, dia tak boleh kurang atau lebih 12 nombor. Dia mesti cun 12 nombor. Okey. Jadi kita bagi arahan, jangan nanti dia salah isi, dia tak tahu dia perlu buat apa. Kita bagi arahan sila isi 12 digit 12 digit nombor tanpa dash. Nombor tanpa dash. Macam itu. Bisa. Ni kita tengok. Isi 12 digit. So dengan arahan ini, maka bila kita terima itu kan, dia akan lebih cantik dan lebih tepat. Okey. Okey. So di sini kita So kalau kita tengok borang ini, sebenarnya borang required jangan lupa juga required sini. So kita boleh nampak hanya 2 saja perkara pelajar perlu isi, lain tu semua pakai pilih. Jadi borang seperti ini akan menghasilkan data studio yang cantik nanti. Okey, cikgu nanti ada masa baru cubalah. Sebenarnya kalau ada masa kamu boleh klik mata ni dan kamu boleh cuba testing dia punya sini. Kamu akan nampak nanti. Kalau saya salah type, tengok arahan dia sudah keluar. Sehingga kita betulkan apa nombor sini Okey. Sehingga kita betulkan sampai 12 nombor, baru dia akan itu. So ini ada masa saya cuba. So dengan ini kita sudah selesai bahagian borang itu, tapi belum lagi juga. Saya tengok sekejap. Sekarang ini, bila kita sudah siap borang kita, maka kita perlu setting sedikit. Ada beberapa benda kita perlu setting sedikit. Kita akan tengok bahagian setting di sini. Di sini. Di sini, biasanya kita jangan tik inilah. Kita jangan tik dia. Supaya bagi semua pelajar dia boleh isi. Dan apa lagi ini tak ada apa-apa. Di sini, saya sebenarnya cadangkan ini. Cadangkan ini ditikkan. Kenapa? Dia macam ini. Data studio ni ada satu kelemahan. Contoh dia, bila kita sudah isi sesuatu maklumat dan kita sudah submit.
lepas submit itu, baru kita perasan ada silap. Okay? Contoh dia lah macam PDPR. Okay? PDPR yang cikgu dapat itu, bila cikgu submit, cikgu dapat buat pembetulan, tidak dapat. Itu kelemahan dia. Jadi dia akan menyusahkan pentadbir. Admin tu akan payah. Sebab apa? Sebab dia akan minta orang yang buat salah itu, dia akan minta nak admin, ayah tolong saya betulkan itu, ini dan sebagainya. Atau mungkin orang itu dia type semula. Jadi data itu ada banyak data untuk satu orang. Jadi bila kita guna fungsi ini, maksudnya orang yang buat data, dia hantar data itu, dia boleh edit semula. Tapi sebenarnya tak banyak bantu jugalah. Okey, saya bagi contoh. Cikgu cuba tik ini dulu, padam ini dan tik ini. Kita terus demo apa saya cakap ini ya. Okey. Okey, kalau sudah, lain tu tak perlu kacau apa-apa lah. Kita tik save. Okay. Bila sudah tik save itu, maka kita akan mula buat satu data dulu sebab data studio nanti bila kita nak bina, kita nak link dengan ini, link dengan Google Form ini, dia perlu ada data di dalam. Maksudnya paling kurang ada satu data di dalam. Okay? So kita buka mata ini, kita mula isi. Nanti boleh buang punya, kamu boleh isi satu dulu. Okey. Okey. Ini dah salah. Saya pun sama. Oh, salah di mana? Oh, D kecil ya. Oh, D kecil. Okay, so borang itu terpaksa tutup dulu. D kecil, tutup, buka lagi sekali. Masih tak dapat. Mana silap saya? Sekejap sepatutnya betul. Kenapa tak jadi ini ya? Dapat Cikgu Lim, D kecil. D kecil kan? Saya buat slide Ya, juga. dapat. Dapat tadi. Dapat. Kenapa saya pula tak dapat ni? D kecil. Betul lah D kecil. Apa dia? Oh ya, saya pun boleh guna D kecil. Mungkin masih form lama, Mr. Lim. Okey, nanti ya. Saya buka semula. Okey, kalau yang dapat itu, cikgu tambah satu lagi ya, supaya ada 2 orang. Sudah boleh. Okey. 12 nombor, betul ya. Cikgu tambah dia supaya ada 2 nama. 2 nama. Okey, bila submit, okey, sudah ada data. Okey, cikgu jangan tutup dulu biar dia macam ni. Biar dia macam ni ya. Okey, kita balik kepada kita punya Google Form, kan sudah ada data masuk, betul? Okey, bila saya buka dia, maka saya akan buka Excel ini ya. Saya nak tengok saya punya data tu. Okey. Sebab belum pernah buat, jadi saya create. Saya harap tak ada masalah untuk kita semua di sini. Okey, so maksudnya Excel sudah ada. Okey. Jadi sekarang ini katakan, okey, IC salah. IC salah type. Okey, orang itu baru perasan dia IC dia salah. Maka kalau kita ada wujudkan boleh edit semula, maka pelajar itu dia dapat edit semula IC kan? Okey, katakan dia betulkan IC dia. Berapa sudah? Okey. Kemudian dia submit. Okey. Bila dia submit, maka kita akan nampak sini tengok. Google Sheet sendiri akan bagi tahu data ini pernah edit. Tengok, tadi saya pakai 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 4 sampai 5, 6, tapi lepas edit, dia boleh macam itu. Tak dapat tangkap? Okay. Itu tujuan. Okay. Tujuan kita bila setting itu, kita bagi dia boleh edit. Tapi sebenarnya tak banyak bantu, saya bagi tahu. Okay. Fungsi ini tak banyak bantu. Sebab bila kita hidupkan ini, nanti bila dia sudah siap satu borang itu kan, borang itu akan hantar ke email murid itu, dan tak banyak murid tahu macam mana guna email itu.
dia tak banyak bantu sebenarnya. Okay? Tapi untuk orang macam kita cikgu, mungkin banyak bantu. Okay? So cikgu perlu tahulah. So saya cadangkan hidupkan ini ya. Okay? Cikgu Lim. Ya. Kalau dia hantar pergi ke email tu perlu sign in untuk masuk untuk buka form ni kah? Ya betul. Dia perlu masuk Gmail dia. Oh, dia tak boleh open lah. Tak boleh, tak boleh. Okey, dia kalau maksudnya dia akan edit melalui pautan yang akan dihantar ke email. Nanti bila dia pergi ke email kan, dia sebenarnya akan dia akan dalam keadaan macam ni. Jadi kita masih boleh edit maksud dia. Bila dia edit, data Excel di sini akan terus update. So bila sini update, data studio pun akan update macam itu. Oh, maksudnya satu-satunya cara untuk update, untuk edit semula respon, contohnya lah kita isi, and then kemudian kita tekan X form itu, and then dia masuk email. Satu-satunya cara untuk isi dia, untuk edit dia adalah melalui email itulah. Ya betul. So tidak menyusahkan admin lah. Tapi sebenarnya tak bantu sangat lah. Saya terus terang bagi tahu tak bantu sangat. Okey ya. Itu kelebihan data studio Okey. Jadi satu lagi ya, selepas cikgu sudah tahu ini kan, satu lagi yang sangat membantu kita itu adalah ini cikgu ya. Okey, contoh dia, borang ini kita ada tempo untuk mengisi. Ada tempo. Maksudnya kita bagi dia 1 minggu. Lepas 1 minggu tak boleh isi. Okay? Sebab sekarang pengurusan ini kita ada banyak yang perlu itu. Sorry ya cikgu. Siapa yang mic buka itu boleh off dulu? Okay, ya thank you. Supaya nanti rakaman itu dia tak ganggu sangat dari segi suara itu. Okay, ada soalan baru cikgu buka mic. Okay, saya balik ke belah sini ya. Jadi maksud saya ialah borang ini kan, biasanya mungkin kita ada tempo untuk mengisi. Okay, so ada cikgu guna cara manual, iaitu dia akan sendiri datang untuk tutup dan sebagainya. Itu bukan satu cara yang bagus lah. Tutup di sini maksud dia dekat Google Forms ini, dia pergi responses ini, dia tutup ini. Bila tutup ini, semua orang sudah tak dapat isi. Okay, kita boleh cara ini, maksudnya kita set alarm dan sebagainya. Tapi ini menyusahkan lah. Jadi kita sebenarnya boleh guna add-on, okay? Guna add-on untuk bantu kita kontrol bila waktu boleh isi dan bila waktu tutup borang ini ya. Okey, sekarang ini kita akan pergi ke apa yang saya sebut tadi. Kita akan pergi ke bahagian ini ya. Salah, bukan. Ini. Ini pergi add-ons. Okey, saya buat cikgu kalau tak dapat ikut, buka mic bagi tahu. Add-ons, bila kita tekan add-ons, dia akan pergi macam Play Store lah. Dia macam Play Store. Di sini ada banyak add-ons untuk khas untuk Google Form ini ya. So kita boleh cari satu yang bernama ini. Cikgu boleh catat dulu Ini ya. Okey, yang nama dia Control Accepting Responses ini ya. Okey, so bila kita search dia, ini macam inilah gambar dia. Saya sudah pasang ni, saya sudah install tu Okey, andaikan cikgu sudah pasang. Okey. Habis cikgu pasang tadi itu Control Accepting Responses, dia akan letak di sini ya. Ini macam puzzle punya itu. Kita klik ini, ini satu ni. Okey, ada satu lagi Form Notifications. Mungkin ada orang tanya, saya tidak pernah pasang, kenapa ada benda ini ya? Sebab ini dipasang oleh admin Delima. Dia pasang untuk kita semua. Okey, saya belum pakai lagi. Okey. Ini control accepting ni ya. So kita akan tekan add-on ini. Bila tekan add-on itu, bagi dia masa sikit ya. Okey. Yuk, lama betul ni. Oh, sekejap. Saya klik sini dulu question ya. Oh, slow ni. Ada siapa sudah keluar? Tengah install cikgu. Oh, tengah install. Okey. Saya punya apa pula masalah dia? Paling takut internet slow ni ya. Ada yang sudah keluar, saya punya sudah keluar. Cikgu. Dah keluar cikgu? Tengok saya tak keluar pula. dia sebenarnya bila keluar ada satu dia yang pertama sekali, atas sekali itu. Settings and info. Ya, setting and info. Itu. Bila kita tekan dia, kita tunggu sekejap. Nanti dia akan keluar paparan. Ya, saya tak dapat demo sini.
masalah saya punya ni. Sekejap, saya refresh sekejap. Okey. So bila keluar macam ni, line tu saya tak ada explore. Saya hanya buat ini, setting and info. Okey. Tengok bawah tu, booking. Okey, tunggu dia. Okey, dia akan keluar. Ini. Bila dia keluar macam ni, kita tutup dulu back. Okey ni ya. Pertama, pastikan time zone mesti betul. Jangan nanti ambil time zone yang lain tu. Pastikan kita ialah tambah 8. Okay. Kita KL, Kuching semua ialah tambah 8. Masa ni tak betul, nanti borang tutup buka pun tak betul. Okay. So bila sudah time zone sudah betul, kita akan tengok ni. Orang ini terus nak pakai, kita akan klik start dulu lah. Immediately, klik dia. Kemudian bila borang ini tutup, jadi kita pilih tarikh lah bila tutup. Katakan 30 hari bulan, waktu dia kita set lah pukul 12 petang ke apalah. Tengok cikgu sendirilah, 6 petang, minit berapa, semua boleh. Okay. Selepas kita set, semua itu kita boleh save dan implement. Macam itu. Start immediately itu sebenarnya kalau bukan start immediately, kalau ada waktu tertentu pun boleh. Kita boleh set waktu dia bila dan sebagainya. So bila dia sudah buat macam ni, maka nanti 30 hari bulan itu, borang ini akan tutup. Automatic. Tak akan terima lagi. Macam itu. Okay. So kita tak perlu manual lah, tak perlu set alarm dekat jam tangan ke, dekat handphone. Macam itu. So boleh cikgu? Boleh. Walaupun kita buat pangkalan data core curriculum, saya terangkan ini sebab di sini ada pegawai kan, ada cikgu yang mungkin melibatkan nak buat data studio yang lain, ini mungkin bantu nanti. Okey, so tengok sekejap. Okey, dengan ini kita sudah siap untuk penerangan data studio. Okey, saya sudah lebih masa 5 minit sudah. Pastikan responses kamu itu paling kurang adalah ada satu data. Jangan tak ada data. Bila tak ada data, nanti timbul masalah data studio. Pastikan ada 1-2 data. Kalau belum ada, buat sekarang. Buat maksud dia, klik mata, masuk data murid. Main-main tak apa, nanti boleh delete. Okey, ini pastikan paling kurang ada 1 data. Okey. Dan saya perlu ingatkan cikgu bagi siapa yang tak pernah main data studio. Sebelum kita buat borang itu, pastikan borang itu betul-betul tu. Kalau tidak, nanti cikgu katakan, oh, saya nak tukar ini. Saya nak tukar kaum kepada itulah, kelas tukar kepada ini dan sebagainya. Bila benda-benda ditukar, okay, nanti cikgu jangan terkejut, iaitu data studio di sini semua jadi spana. Okay? Spana tu yang kita repair kereta tu, spana tu. Dan nombor-nombor ni semua hilang. Okay, so pastikan bila nak buat data studio, semua ni plan betul-betul dulu. Kemudian kalau katakan bila sudah buat satu borang, tiba-tiba fikir, oh, saya nak tambah nama ibu bapa. Bila tambah itu, dekat data studio pun banyak kerja nanti. Walaupun boleh belajar lah pada siri akan datang. Tapi pada permulaan, untuk elakkan nanti cikgu menghadapi pelbagai masalah, kita plan betul-betul dulu borang. Okey. Kalau sudah siap, maka kita akan mula dengan data studio. Okey. Saya cadangkan cikgu tutup borang. Borang boleh tutup. Tinggalkan Excel ni jangan tutup. Sebab mungkin perlu nanti. Excel jangan tutup. Okey. Google Drive jangan tutup. Biar dulu dekat situ. Okey. Jadi sekarang ini kita akan masuk data studio. Okey. So, bila nak guna data studio, maka kita akan mula type dia punya alamat dia. So, kita akan type bersama data studio. Ini sudah. datastudio.google.com. Type alamat ini. Lepas itu enter. Okey. Okey, boleh cikgu? Sini jangan ketinggalan cikgu. Sini masuk perkara yang penting sini. Kalau boleh cikgu. Ulang sekali lagi cikgu. Boleh. Nanti sekejap. Maksud saya ialah sebab saya tak dapat tengok chatting sana, tertutup saya punya screen tu. So pastikan cikgu ada soalan, buka mic tanya. Okey. Kita akan buka satu tab lagi, tapi pastikan, ni tak ada guna lagi. Pastikan Google Sheet ada di situ. Pastikan Google Drive ada di situ. Biar di situ. Mungkin ada pakai nanti biar situ. Tapi kita buka satu lagi tab yang baru. Kemudian kita type alamat data studio. Ini data studio.
report.google.com. Kemudian kita enter. Okey, macam itu So cikgu boleh type dan pastikan cikgu punya paparan lebih kurang macam saya punya lah. Bukan lebih kurang, mesti sama dengan saya. Okey. Jadi sekarang ini kita cuba tengok dia paparan macam inilah, dan kita boleh tengok ada blend report, tutorial, marketing dan sebagainya. Sebenarnya yang ada di sini, okey, dia macam template. Macam template. Tengok template gallery. Bila kita klik, tengok see more. So dia ada macam-macam template untuk data studio. Kita boleh tengok mana satu kita nak. Tapi peringkat sekolah tak perlu hebat macam itulah. Kita buat basic sahaja itu. Jadi maksud dia ini adalah template-template yang ada dekat Google Data Studio. Nak balik semula, pakai home. Okay, tekan home untuk balik semula. Dan di sini kita nak buat apa? Kita akan buat blank report. Kita akan mula dari kosong. Okay, so semua sedia, kita akan tekan blank report. Okay, tekan dia. Okay, saya rasa mungkin paparan cikgu dengan saya ada lain. Ada siapa tulis welcome Data Studio? Sama cikgu. Sama. Sama dengan saya. Semua sama? Ada yang lain? Ada lain tu? Ya, sama. Okey. Kalau dulu tidak macam ini dulu dia akan tanya welcome apa-apa. Oh, sekarang semua sama. Okey. Ini kalau cikgu baca semua ni kan, tengok cikgu sendirilah. Cikgu nak tidak cikgu punya data dikutip dan sebagainya. Saya biasanya ya. Selim, saya punya dia pergi kepada add data to report tu saja terus. Dia maksud dia add data to report, maksud dia cikgu pernah buka Data Studio. Itu saja. Ya. Bagus, pernah cuba sudah. Okey So untuk ini kalau cikgu tak mau bahan kita dikutip oleh Google Data Studio, boleh pilih no semua. Tapi saya suka. Saya pilih yes to all. Okey. Cikgu kalau tak mau, cikgu klik no. Okey. Sebab ini account PDD, tak apa, saya bagi yes saja. Kalau pribadi, saya akan pilih no. Kalau cikgu delima, yes, tak ada masalah. Okey. So kalau okey, ya. Kenapa saya bila klik blank report tu terus keluar Excel? Ini pun pernah buka maksud dia. Okey. Pernah buka. Okey, cikgu perlu jaga-jaga. Sekiranya cikgu sendiri tak pernah cuba, tapi bila buka dia sudah pergi Excel tu, maksud dia account cikgu sudah ada orang cuba sudah. Itu saja. Itu saja cerita dia. Okey. Sebab kalau kita first time guna, mesti paparan macam ini. Sekarang macam inilah, dulu tidak. Dulu ada welcome dan sebagainya. Okey. So bila saya sudah pilih yes to all, saya akan tekan save. Okey. Okey, jadi sekarang kita boleh mula tekan blank report, tekan semula. Dia akan datang macam ini. Tunggu cikgu. Semua dapat ikut? Dapat. Boleh Okey. So cikgu tengok sekarang. Kalau first time tengok ni, apa benda ni banyak betul Saya bagi tahu cikgu dulu Saya rasa dalam lebih kurang 400 lebih jenis data ni kita biasa dengan ini, Google Sheets. Okey. Saya sendiri ada sedikitlah dalam Google X dengan YouTube. Dua ni sebab saya sudah ada belajar sedikit untuk ni dapat duit kan. So saya perlu kaji sedikit dua ni. Tapi sebenarnya dia ada 400 lebih jenis data yang kita boleh buat dalam Data Studio. Okey. Tengok banyak benda ni. Okey, tapi kita hanya fokus satu sahaja. Jadi maksud dia bila kita pandai Excel ke, bila kita pandai jangan kita show off dekat sana sini Sebenarnya kalau kita hanya tahu Excel saja, itu ialah 1/400 lebih data, jenis data. Kita perlu tahu satu. Itu pun bukan menyeluruh. Kita sebenarnya banyak ketinggalan cikgu. Okey, tak apa, kita belajar. Okey. So kita akan pilih apa? Kita akan pilih Google Sheets. Ini So kita akan tekan. Di sini dia keluar ni, dia nak authorize itu, kita tekan authorize saja. Kemudian dia akan pilih account, tak ada. Authorize lepas tu ini cikgu. So di sini Data Studio dia akan cari apa Excel yang ada dalam account kita. Sebab kita saya sendiri guna Delima. So ini adalah Excel yang ada dalam saya punya Google Drive. Dia dapat detect itu. Jadi sekarang ini kita akan cari, biasanya kalau tadi baru buat yang pertama itu kan, memang dia akan dia akan keluar data yang Excel tadi itu, yang kita generate tadi itu dekat atas sekali So kita akan pilih yang pertama. Okey, pilih yang pertama. Dan kemudian kamu tengok, ini mana datang itu.
form responses ini ya. Kalau saya balik kepada Excel tadi itu, ini dia cikgu. Sini bawah tengok. Dia rujuk ini sebenarnya. Kalau kita sudah ada banyak tab di bawah nih sampai berpuluh nih, nanti dekat bahagian data studio kita mesti pilih betul-betul. Sini memang tak ada lah, sebab apa? Tadi kita buat itu tak ada kan. So kita hanya satu. Kalau sebelum kita datang data studio sudah ada banyak tab, sini pun akan keluar semua. Okey, harap faham. So kita akan pilih yang pertama, pastikan dua ni kita tick dan kita akan tekan add. Okey, kita akan tekan add. Okey. So ini kali pertama tu, tak perlu show lagi lah. So kita tick dia dan kita tekan add to report. Okey. Dan kita tunggu sebentar dan dia akan keluar. Okey. So akan datang satu jadual macam ni yang tidak cantik, okey. Macam itu So saya harap semua dapat ikut dulu sebelum saya pergi yang seterusnya. Okey, kalau ada soalan boleh tanya. Bolehkah keluar macam ni semua? Ya, ada. Okey, bagus. Okey, Jun Okey, jadi sekarang ini saya akan mula buat penerangan. Saya tinggal setengah jam lagi, okey, untuk buat penerangan. Tak habis tak apa, nanti sini 2 dan seterusnya. Okey, saya akan teruskan. Saya akan terangkan, so cikgu tengok sebenarnya dia banyak benda, tapi saya sendiri pun tidak menguasai semua. Okay? Saya hanya tahu sedikit sahaja, tapi sedikit pun cukuplah untuk buat data studio yang cantik. Okay? So yang kita akan guna itu biasanya adalah ini. Okay? Add a chart. Sini ada banyak lah, ada table, scorecard. Ini biasanya macam jumlah pelawat lah, jumlah kelas, kita akan pakai benda ni. Graf garis ke, graf bar ke, catapai yang saya ada buat dalam dashboard itu. Ini catapai, okay, graf garis, jadual, okay, macam-macam ni lah. Benda-benda ini kita datang ambil dari sini lah sebenarnya. Okay, ambil dari sini ya. Okay, kemudian yang kedua selalu saya pakai adalah add a control. Ini. Okay. Saya sendiri selalu pakai ialah ini, drop down list dengan depth range control. Depth range control ini maksud dia inilah benda di sini. Ini ya. Ini. Ini. So ini sebenarnya adalah datang dari situlah ini. Ini nih control ni ya. Okey, kemudian 2 ni ya, satu di sini, satu ini. Kemudian yang selalu pakai ialah 4 ekor ini. Empat benda di belakang itu. Satu tu masuk gambar sajalah. Ini masuk teks saja, ini masuk garis dan ini masuk bentuk. Okay. Bentuk dia tak banyak, segi 4 dan bulatan sahaja. Tak ada yang lain. Cukup juga 2 ni, okay, untuk kita buat. Okay. So ini yang selalu saya pakai lah. Dia punya tools yang selalu saya guna. Okay. Seterusnya, jangan risaulah juga nanti apa nama tu. Kalau ada masalah boleh tengok balik video tu. Okey, yang penting ialah kita perlu faham. Kita perlu faham sebelah sini. Ini yang penting ni, bahagian sini ya. Okey. So kita tengok sekarang ini saya sedang pilih jadual ini. Maksud saya dengar, saya klik jadual ini, kamu tengok, cikgu perhatikan tepi ni apa berlaku Bila saya klik di luar, tengok tepi tu apa berlaku. Tengok tepi sini ya. Saya klik di luar macam ini. Saya klik jadual, ini pula. Maksud dia tepi menu sini adalah bergantung kepada paparan kerja kita. Okey. Dan sekarang ini saya pilih jadual dan saya nak bagi tahu perkara-perkara yang perlu jaga-jaga semasa buat benda ini ya. Okey. Bila saya pilih jadual, tengok sini, data source. Okey. Data source maksud dia data kita datang dari mana? Tadi kita sudah pilih data kita ialah data yang kita buat tadi, Google Form itu itu data dia. Dan bila saya klik tensor itu, bila saya klik, kamu akan nampak. Okay? Di sini cikgu perlu faham benda-benda ni. Sebab bila nanti kita nak belajar yang advance itu, ini memain peranan sangat-sangat penting. Okay? Di sini ya. So, di sini ada beberapa yang kita perlu tahu. Antara dia ialah, kamu tengok Google Data Studio itu, dia akan detect secara automatik. Badan beruniform itu adalah teks. Betul juga kan? Teks. Jantina ialah teks dan sebagainya. Tapi bila kita tengok IC, dia bagi numbers. Okey, betul lah. So di sini, kadang-kala data studio salah detect. Dia salah detect. Sepatutnya benda itu adalah numbers, keadaan kuantiti, tapi dia letak dekat teks. Itu sebab masa buat pengiraan silap. Jadi sini mesti faham. Kita sendiri pun perlu faham. Okay? Dia ialah teks atau dia ialah numbers. Itu mesti faham.
Okay, so ingat ada dua perkara penting, text dengan numbers. Tetapi bila kita tengok detail lagi, ada banyak kategori, lebih daripada itu. Okay, bukan number saja, bukan teks, ada lagi benda-benda lain. Okay, so kita tak bincangnya itu. Kita hanya bincang dua yang asas. Okay, dua yang asas sudah cukup ini ya, teks dengan numbers. Okay, bila sudah okay, saya akan tekan done. Saya terangkan sahaja. Bila cikgu sudah tahu teks dan numbers, maka sekarang ini saya nak terangkan dua lagi perkara penting, iaitu ini ya. Perhatikan, tadi ini ialah data source kan. Sekarang saya nak bincang dimension. Perhatikan, dimension dengan metrik. Dua ruangan ini adalah berlainan maksud. Dimension ini adalah berkaitan dengan teks yang tadi saya sebut itu. Maksud dia di sini adalah kolom-kolom yang kita buat dekat Google Form seperti nama murid, apalagi jenis co-curriculum seperti badan beruniform, sukan permainan, kelab persatuan. Ini semua adalah kategori dimension. Okay? So untuk yang metrik itu adalah jenis yang kira-mengira. Kira-mengira punya itu kita akan letak dekat ruangan metrik. Kadang-kadang satu data studio itu silap disebabkan dimension dengan metrik salah letak. Okay? Sebab kita punya borang itu kurang pengiraan. Kalau ada buat yang jenis untuk kurikulum, okay, maka murid itu, maka BM berapa, ini ya, akan banyak guna metrik. Borang hari ini kurang metrik. Borang hari ini lebih kepada dimension. Okay? Tapi kalau nanti nak buat pengiraan untuk macam kelab pingpong ada berapa orang, itu kita akan guna metrik. Setakat ni jelas? Jelas. Okey, ini mesti faham betul-betul. Kalau asas di sini sudah sangkut, memang habis semua itu. So ingat pertama ialah data ini kita mesti faham. Bila klik pensel itu kita mesti tengok. Okey, biasanya kalau nak buat advance itu kan, sini mesti faham. Bahagian kolom yang kita buat itu ialah teks atau numbers. Kadang-kala ada silap di sini, so kita perlu betulkan dia. Itu pertama. Kedua, untuk dimension dan matrix mesti faham betul. Dimension lebih kepada kita panggil apa? Apa perkataan tu? Quality. Contoh dia yang tidak dapat dikira. Tidak dapat dikira, kita akan masuk dimension. Matrix adalah quantity, benda yang boleh dikira akan letak di sini. Okay? So kita akan mula sekarang ni ya. Semua ready? Pastikan ada satu jadual di situ cikgu. Okey, saya tengok apa yang nak saya terangkan sekarang ini ya. Okey, tengok jadual kita. Kita akan klik jadual. Pastikan bila klik jadual itu dan kita akan tambah dimension. Tengok kita akan tambah dimension. Dekat dimension itu nama murid kan. Tapi kalau kita tengok ada sila guna. Kenapa? Sebab di sini kan tadi. Borang itu sudah tutup tadi ya. Kan tadi sini, tengok, sila guna huruf besar. Jadi dekat Google Data Studio pun dia keluar dekat situ. Jadi kita buat pembetulan. Tekan ABC sini, klik. So kita type sendiri. Nama murid. Okey, nama murid. Okey. So kita tahulah ini adalah nama murid. Dan sebenarnya bila kita klik ini kan, kita klik ini, kamu perhatikan ini ya. Mungkin cikgu tak nampak. Saya besarkan sikit. Tengok. Ini atas ini ialah kita type. Tapi sebenarnya yang asal tu masih ada di situ. Tengok. So bila kita sudah buat perubahan nama, kadang-kadang kita lupa. Dekat Google Form itu, dia ialah ruangan apa. So kita boleh tengok sini. Oh, ini ialah nama murid, sila guna huruf besar. Di sini kita boleh rujuk balik. Sebab nanti bila buat satu data studio yang besar tu, akan banyak nama kita ubah, kita lupa. Dia merupakan bahagian mana dekat Google Form. So di sini kita boleh semak, okay, dengan menekan ABC itu, macam itu. Okay. So lepas itu kita tambah lagi. Kita tambah apa? Jantina. Tengok kita angkat dia, kita letak di bawah nama. Tengok, tekan, tengok cepat sebelah sini. Dia keluar sudah. Seterusnya kita boleh masuk kelas. Mana kelas? Bawah kelas, pergi ke bawah jantina. Tengok sini. Dia pun keluar. Lepas itu masuk semualah. Badan beruniform. Mana pada? Okey, angkat, letak. Lepas itu kita letak apa lagi ya? Kelab persatuan. Last kali adalah sukan permainan. Okey. Sudah keluar semua ni. Okey, ini dimension semua ni.
Okey. Jadi kita adjust jadual kita. Tarik dia. Okey. Atau dia. Tarik dia. Dan ada satu yang sebenarnya tidak main peranan penting, iaitu record count. Record count ini kita tak mau pakai. Dia ialah matrix sebab dia kira kan. Sini matrix. Jadi kita tutup dia, pangkar. So dia pun hilang. Tinggal ini sahaja. Kita boleh atur dia. Dan satu kelemahan yang saya tak suka ialah dia punya jadual tu perlu manual adjust. Dia perlu manual adjust. Dia tak boleh macam Word. Kita boleh align dia betul-betul semua tu. Dia tak dapat. Dia adjust manual ni. Setakat yang saya tahu lah. Macam manual lah. Macam tak ada pilihan lain tu. Okey, kita adjust dia. Cikgu boleh buat sekarang ni. Okey. Nama murid, jantina, kelas, badan. Okey, buat dia. Ini paparan kita. So, kita boleh nampak jadual kita tidak ada pengiraan setakat ini. Hanya semua ialah dimension. Okey. Setakat ini okey, cikgu? Okey. Boleh ya? Okey. Tidak laju sangat. Okey. Saya rasa saya perlu teruskan sebab nanti ini cikgu pun boleh tengok balik video. Penting inilah, katakan sekarang ni cikgu tak mau murid, cikgu nak kelas dulu atau dia angkat di atas. So sini dia pun akan pergi kelas dulu. Tengok cikgu lah mana yang sesuai. Saya rasa kelas dulu lebih sesuai lah. Tengok keadaan cikgu lah, mana satu cikgu nak. Kalau sini cikgu rasa tak sesuai kelab persatuan, cikgu boleh tukar nama dengan tekan ABC. Bila pergi dia tukar pensel, cikgu boleh tukar dia nama dia. Macam itu saja, tukar nama dia. Selepas kita sudah kemaskan jadual kita, kita nak make up dia. Jadual ni kita nak make up, bukan jadual. Kita nak make up belakang dulu, bagi dia cantik. Cikgu perhatikan sekarang, paparan ini adalah disebabkan kita tekan jadual. Macam tadi saya terangkan. Sekarang saya nak make up lembaran belakang. So bila saya nak make up lembaran belakang, saya klik dia. Bila klik dia, ini pula tukar kan. So sini ada banyak themes. Cikgu boleh pilih lah. Katakan cikgu kalau pilih jenis ini, nanti background tengok background dia macam ni, macam itulah dia akan ikut macam itu. Walaupun sudah pilih macam itu, kita masih boleh adjust. Kita boleh ikut warna yang kita suka. Tengok saya pilih, ingat, tengok bila klik jadual, ini pula jadi macam ni. Saya klik belakang tu. So saya selepas saya pilih ini, saya rasa tak cun lagi. Saya nak lagi cantik. Saya customize dia. Bila customize dia, cikgu tengok ini background dia. Saya tak suka satu warna saja. Saya boleh pilih dia. Saya pakai gradient. Ni contoh dia. Saya pilih gradient. Kita boleh tarik gradient cikgu tahu kan dia warna macam ada tone warna. So nak radial atau linear. Katakan saya pilih linear lah. Lepas itu tengok keadaan sini cikgu tengok sini Saya pilih 90 darjah. Tengok apa berlaku. 180. So saya akan mula add. Ini warna pertama, katakan saya nak warna merah. Tengok apa jadi Add lagi. Tengah saya mungkin pilih warna orange. Belakang ini saya pilih kuning. Itu maksud dia. Kalau nak 90 macam ini, ini saya suka lagi lah. Dan terang. Macam ni. So cikgu boleh buat radial, buat linear, dengan klik sini, customize. Sinilah cikgu adjust, sini cikgu adjust dia. So boleh dapat paparan seperti inilah. Ikut kegemaran cikgu, macam mana keadaan dia. Jadi themes dia. Sekarang ini saya nak buat apa dulu buat jadual dulu. Buat jadual dulu. Saya akan klik jadual. Jadual pun kita boleh make up dia. Kalau cikgu rasa tak cantik. Dan saya tunjuk contoh SMK SMK mana? SMK Pusat. Perhatikan. Ini maksud saya. Nama panjang dan tidak dapat dipaparkan semua. Dan sini. Ini pun sama. Maka kalau cikgu jambai ada di sini, kita sebenarnya boleh sama ada kecilkan size atau kita pakai web text. Untuk dia display semua keluar. Apa maksud saya? Tengok sini maksud dia di sini, katakan ini, tengok badan beruniform, tak nampak kan? Tersembunyi. Katakan sini sudah tak ada ruangan lagi, tak ada ruangan. So kita boleh adjust benda-benda ini nanti dekat bahagian sini. Tadi ini data, sekarang style. So kita akan klik style sini. Klik style sini jadi kita akan mula setting dia. Tengok dia ada banyak ruangan ni. Pertama, mula dengan table header. Table header maksud dia yang atas sekali itulah. Ini maksud saya. Ini web text.
So katakan ini terlindung macam itu, terlalu banyak ruangan, tak cukup katakan tak cukup. So kita hidupkan ni, tengok apa jadi dekat jadual. Cikgu perhatikan sini ya, saya klik tick. Ini maksud saya. So dia akan tak cukup, dia akan display baris kedua, ketiga dan seterusnya. Ada kadang-kala macam ni, beruniform tak betul. So kita adjust lagi lah. Macam itu supaya dia betul. Okay? Ini pakai fungsi ini. So table header ini dia lebih kepada setting di atas. Kita punya row pertama ni. Okay? Kita cikgu adjust sendirilah, main sendiri bahagian sini ya. Okay, ruangan kedua table color. Okay, table color kita tengok ini. Kita tak mau warna kuning, ini kah? Contoh dia. Ini adalah border tu. Kita cuba kita akan nampak apa maksud dia. Ini garis-garis itu akan nampak hitam tu lah, atau cikgu nak warna hijau kah ini ya. Ini tempat dia. Kemudian ini adalah untuk contohnya ini kalau ada data kedua, sebab saya hanya satu data. Kalau cikgu ada data kedua, macam ni, macam pusat ni. Hijau, kuning, macam itu. Okay? So setting di sini semua. Baris kedua ini. Okay? Tetapi hari ini saya belum sentuh lagi ini, yang lagi cantik. Ini ada pakai sedikit setting. Ini saya tak mau bincang dulu. Kita bincang yang basic dulu. Okay? Ini kita setting sendiri lah. Okay? Ini table color. Kemudian table label ni table label dekat apa ni? Saya pun lupa. Ini ni. Dalam itu apa warna dia, okay? Form dia apa dan sebagainya. Table body ialah dalam ni ya. Katakan sekarang ini. Tengok atas itu sudah okey sebab kita sudah adjust red text. Tapi bawah ni tak nampak kan? Ini pun sama. Boleh pakai ni, tick dia, dia akan nampak. Nanti adjust sendirilah. Itu maksud saya. Tengok. Ada dua red text. Satu atas, satu di bawah. Okey, kita boleh adjust sendiri. Okey. Kemudian ini tak ada apa-apa. Okey, ini. Ini pun satu benda penting. Ini ya. Ini missing data. Ini satu lagi bahagian penting ya. Contoh dia. Macam mana? Ada contoh tidak? Katakan ada pelajar dia macam mana? Saya ambilkan contoh kurikulum. Ada seorang budak Ali ini, dia BM ada markah, cikgu dia sudah key in, seterusnya ini. Tiba-tiba matematik tak ada key in. Okay, bila matematik itu tidak ada key in, apa akan jadi? Default setting untuk data studio akan keluar ni. Macam mana baca ni? Nur kan? Ini. Dia akan tunjukkan perkataan ini. Jadi macam mana? Nil lah. Okey maksudnya kosong lah. Kosong, betul, kosong. Now lah. Okey, so maksud dia akan tunjukkan ini. So tak cantik sebenarnya perkataan ini, tak cantik. So kita boleh ganti yang lain. Okey. Cikgu boleh pilih no data, zero dash, dengan blank. Saya sendiri biasanya pilih ini. So bila data itu tidak ada untuk sesuatu perkara, dia akan keluar ni lah. Tapi sebab sekarang ini ada kan, so dia tak tunjuk, tak nampak. So di sini kita boleh setting dia. Okay. Kemudian sini dimension. Ini. Kalau cikgu masih ingat tadi dimension kita banyak kan. Okay. Ini mana tadi ya? Ini dimension, ini semua dimension tu. So dekat sini pula dimension itu kita boleh setting satu demi satu. Maksud dia kolom pertama ini ya, kolom ini saya tak sudah dia. Tengok SK Blatin, tengok. Dia pergi ke ini. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. So kolom pertama, kedua, ketiga ialah jantina, badan beruniform, kelab persatuan, sukan permainan. Kita boleh set satu-satu dia punya elemen. So kita balik di sini kita tengok. Okey. Contoh dia inilah. Pertama nama memang sesuai di sebelah kiri. Mata pelajaran tengok sendirilah, kalau kita tengok tak berapa cantik paparan dia, kita boleh buat setting di bahagian sini. Satu demi satu kita buat elemen dia. Okey. Seterusnya background dan border. Ini buat apa? Saya pun lupa tu. Okey. Kita main sendiri, kita nampak dah apa berlaku sebenarnya. Okey. Kalau salah Ctrl Z untuk undo dia. Ini setting-setting dia lah. Okay. Ini satu lagi yang menarik cikgu. Ini border shadow ni. Bila kita tekan dia, perhatikan. You perhatikan tepi tu. Sebenarnya tak berapa nampak. Bila kita hidupkan fungsi itu, dia cantik lagi. Mana pergi tadi? Ini ya. Bila kita tekan dia sebenarnya akan keluar shadow di tepi itu. Sebab warna background kita terlalu
terang sangat, dia tak berapa nampak. Kalau kita bagi yang harmonis sikit, dia akan nampak cantik ya. Ini. Okay, satu lagi ini pun saya suka pakai ini border radius. Maksud dia kita punya jadual tu tidak bersegi sangat. Okay, contoh dia saya bagi tengok style. Saya pergi tapi border radius ini saya pilih 10. 10. Tengok dia sudah ada curve. Tapi atas tidak, bawah sudah ada curve. So nampak cantik lagi. Macam itu. Okay. Ada lagi setting apa ni ya? Lebih kuranglah macam itu. So main-main saja cikgu akan nampak. Okay, macam mana dia. Okay, setakat ini boleh ikut? Boleh cikgu. Boleh ya? Okay. Oleh sebab data dia tak cukup banyak, maka saya tak dapat buat ada lagi perkara penting ni ya. Saya ambil contoh SMK Pusat. Okay, ini tempoh hari ada saya bagi tahu cikgu Jambai pasal ini ya. Tengok ni ya. Dia punya data guru dia banyak. Okay, banyak ke bawah. Perhatikan, sampai 900 lebih. Nampak? Tapi display dia hanya setakat 25. Bila sampai 25, kita perlu tekan next. Ini yang saya bagi tahu dia supaya cantik. Kalau tidak, kita buat panjang ke bawah. Tak berapa cantik. So, macam mana setting benda seperti ini? Sebab kita sekarang hanya satu data. Tak nampak sangat. Tapi bila data sampai 100 ke atas, penting setting ini ya. So, di sini tempat dia ya. Katakan kita punya data banyak sudah ke bawah. Okay. Dia sudah banyak turun ke bawah. Ini ya, sampai nombor di sini adalah sampai 100. Biasanya saya cadangkan display sampai 25. Cukuplah. Okay. Cukup itu. Kalau nak tambah, depends dengan cikgu sendiri ya. Okay. Untuk yang case macam ini, okay, kita klik jadual dan kita perhatikan ini. Ini tempat dia. Rows per page. Ini. So di sini kita boleh setting berapa data nak display dalam satu jadual. So kalau saya pilih 25, so kalau sini ada 30 orang, dia akan display 25 pertama sahaja. So di sini kita adjust lah sampai 25 itu berhenti. So kita adjust supaya dia akan keluar macam ni. Masa kita adjust betul-betul, kalau tidak nanti akan nampak 26 itu. Kita tarik sendiri supaya tak nampak 26. Macam itu, kita adjust melalui data row per page ini. Okay. Di sini kita setting dia. Okay. Ini satu yang selalu saya pakai juga bagian ini ya. Okay. Seterusnya yang saya boleh bincang lagi ialah ini cikgu. Okay. Sekarang kita nak buat sedikit apa nama tu label-label dia. Ini nih benda-benda ini atas nih. Okay. Benda-benda ini. So, untuk buat kerja ini, macam ini juga, seperti saya bagi tahu tadi, 4 ini yang kita akan banyak pakai. Okay. Pertama, kita bagi rectangle dulu. Okay. Pilih rectangle. Lepas itu, saya akan, buat satu rectangle di sini. Okay. Tak nampak. Okay. So, kita buatlah dia. Okay. Kemudian di sinilah kita setting sendiri apa warna yang kita nak. Contoh dia lah. Okay. Macam table juga kita pilih tak apalah kita main-main saja. Di radius bagi dia 5 ke apa ke. Okey. Border dia kalau ada border warna putih ke macam itulah. Okey. Dia main setting di tepi. Klik dia kita buat. Okey. Ini cikgu boleh explore sendiri. Kemudian kita akan masuk teks. Ini. Klik teks ini. Kita drag dia. Start lah. Okay. Start apa-apa. So, ini teks. Tengok. Bila kita pilihlah warna yang sesuai. Bagi besar sikit. Okay. Bagi besar. Ada bow ke. Form dia. Kita nak pilih yang macam mana. Okay. Sepatutnya ini adalah itulah. Pangkalan data co-curriculum SNK ABC. Contoh dia lah macam itu. Okay. Kalau nak masuk gambar, ini saja kita pilih. Ini upload from computer. So kita carilah gambar yang sesuai. Contoh dia. Letak di tepi.
Gambar tak banyak setting lah, style sini mungkin adalah bagi shadow, lepas itu bagi dia ada sedikit curve itu, macam itulah. Kita boleh letak macam itu. Saya rasa setakat ini belum lagi yang susah, ini hanya makeup dia. Sekarang yang penting adalah benda sini ya, iaitu ini. Pilihan-pilihan ini. Pilihan-pilihan ini. Semua ini ya. Jadi maksud dia untuk buat benda ini seperti saya bagi tahu tadi, kita akan guna add a control. Add a control, kita akan pilih drop down list. Bila kita klik ini dan kita akan klik simpan di situ. Kamu tengok, dia akan terus bagi nama murid. Dia bergantung kepada sini. Control field sini, nama murid. Kita boleh tukar sebenarnya. Kita boleh pilih mana satu yang cikgu nak. Memang mungkin kelas dulu pun boleh. Klik kelas, so dia akan tukar kelas. Itu dia. So maksud dia di sini sama juga boleh tukar style. So sinilah setting-setting warna dan sebagainya. Macam itu. Data. So ini cikgu boleh tengok tengok sendiri, boleh tambah lagi control. Kali ini mungkin masuk nama. Tengok, ini nama dia terlalu banyak kan. So kita klik dia, kita ABC. So di sini kita type lah murid. So, sini pun jadi murid. Dan tambah lagi lah. Tadi ada satu lagi kan. Salah. Mana satu ya. Date control. Waktu dia. So kita boleh letak tepi. Sini cikgu sendiri, ini saya rasa tidak dapat tukar. Ini tidak dapat tukar. Dia betul saya rasa kalau tak silap saya. Dapat tukar ke? Sepatutnya saya rasa tak dapat ni ya. Tengok, saya punya tidak dapat. Cikgu sampai dapat tukar. Mungkin boleh tukar. Ini ya, tarik dia. Kemudian apa lagi kita nak masuk? Cikgu tengoklah. Bila apa yang perlu tu kita pilih drop down list, kita letak. Kemudian di sini bergantung kepada sinilah kita akan pilih ini dan kita akan tengok mana satu yang cikgu nak letak sebagai control field sini ya, iaitu pilihan untuk itu. So ini tengok kita adjust sendiri dan kita boleh itulah boleh cuba tengok hasil kita dengan klik butang view di sini. Bila kita klik view, tengok so di sini kita boleh buat pilihan. Sebab kita hanya data satu SK Bladin. Kalau ada banyak nanti kita akan nampak di sini ya. Murid siapa dia. Sama seperti case yang kita buat macam inilah. Nama sekolah, nama guru, macam itu. Tapi nanti cikgu akan jumpa satu masalah iaitu macam ini ya. Kalau data itu cikgu sudah buat borang itu minta pelajar mula isi kan. So data akan masuk dengan banyak. Bila data sudah masuk, tak apa, masa data masuk itu cikgu masih boleh buat data studio. Dia tidak kacau tu. Tapi satu yang cikgu akan nampak nanti. Nama guru, iaitu nama murid lah untuk case cikgu tu, nama murid. Bila cikgu klik ini, cikgu akan nampak dia tak susun atur. Dia akan berselerak sana sini, tidak kemas. Tidak cun. Seperti nama sekolah juga, dia akan berselerak. Kalau case cikgu ialah kelas. Satu A di atas, satu D, 2D macam itu. Dia berselerak sana sini. So nak selesaikan masalah macam itu, kita boleh buat macam ni ya. Iaitu kita akan pilih ini kan. Ini mesti balik kepada edit ya. Mesti balik kepada edit, tekan. So kita pilih kelas. Lepas pilih kelas, perhatikan sini tepi bawah ni ya. Kita akan pilih ini, order ini. Tukar kepada dimension sebab dia bukan metrik. Perlu ingat, metrik itu ialah nombor. Dimension adalah kelas, murid dan sebagainya. Kita pilih dimension, lepas itu kita pilih ascending. Ini pilih ascending dia. Baru dia akan keluar case seperti ini, iaitu nama guru dia akan susun A sampai Z. Kalau kita pilih descending, dia akan Z sampai A terbalik. Macam itu. Biasanya A sampai Z lah. So di sini kita pilih. Dan satu lagi yang penting ialah katakan data cikgu sampai 1000. Ada 1000 murid key in masuk kan. Tapi bila cikgu tengok, kenapa baru 100? Mana pergi yang lain tu? Hilang. Ada case macam itu. Key in 1000 tapi keluar hanya 100. Lepas itu lain tu tidak tahu mana pergi ya. Kalau itu berlaku, ini tempat dia.
Ini. So sini tengok. Mungkin kamu masa buat itu, kamu terpilih 50. Kamu pun tak tahu apa benda. So kamu pilih 50. 50 di sini membawa maksud jadual ini hanya dapat display 50. Macam itu. Jadi maksudnya kita perlu pilih dengan betul. Mana pergi tadi? Ini 25. Salah sini ya. Sini. Mana pergi tadi? Murid. Sini murid pilih murid tu So data itu, murid itu, tengok So kita boleh nampak data studio itu dia boleh handle sampai berapa nih? Berapa 50,000. Dia boleh handle sampai 50,000 data. So kalau lebih dari itu apa berlaku? Saya pun tak tahu lah ni. Dia boleh sampai 50,000. Untuk kita di sekolah memang tidak ada masalah. Jadi maksud dia ini adalah basic untuk data studio, di mana nanti kalau cikgu adjust betul-betul nanti boleh menghasilkan paparan seperti ini. Tak ada masalah ni ya. Satu lagi belum bincang ni, jumlah ni ya. Kalau untuk jumlah itu kita boleh buat yang ni lah, iaitu kita mana dia? Ni. Total ni kita klik dan kita boleh letak. Total dia. So rekod saya hanya satu kan? Betul lah. So di sini kita boleh itulah tukar dia jumlah murid. Macam itu. So kita boleh buat di situ. Buat. Nanti kalau cikgu nak hiaskan dia, cikgu boleh guna ni lah. Benda-benda rectangle ni. Letak dia. So ini dia right click. Order dia bring to front. Ini putih nanti boleh adjust lah. Tukar dia punya putih itu kepada warna yang lain tu. Supaya dia tak ada warna putih. Ni cikgu boleh explore ni ya. Macam itu. Bila sudah siap semua ini, jangan lupa kita akhir sekali ialah apa? Nak share kita punya data studio kan. So bila kita nak share itu, kita akan ini ya, tekan butang share. Lepas itu ini ya, kita nak pastikan orang boleh view sahaja. Ini notify tak perlu, tutup saja notify itu. Kemudian pergi ke manage access ini. Ini paling penting ya. Klik ini dan pastikan kita pilih yang ini. Anyone with the link can view. Ini dia boleh lihat. So kita klik dia. Bila sudah klik ini, kita save dia. Kemudian kita boleh copy dia. Lepas copy itu, link itulah kita bagi orang supaya mereka boleh datang tengok data studio yang pertama kita hasilkan. Macam itu, lebih kurang cerita dia. So, kah cikgu? Adakah ketinggalan atau boleh? Cikgu, kalau tak faham nanti boleh tanya lagi lah Cikgu Limau. Boleh, tak ada masalah. Ya. Saya ada masalah sikit. Ya. Bila saya nak choose anyone with the link and view, dia keluar macam please unblock Google with CAPTCHA. Apa benda tu? Please unblock Google with CAPTCHA and try again or contact your system admin. Saya tak tahulah, mungkin ada sistem dalam Chrome ni kot. Mungkin cikgu Chrome ada pasang apa-apa kah? Ada pasang add-on apa-apa kah? Saya pun tak tahu kenapa macam itu. Okay. Mungkin saya Ya, cikgu cek. Mungkin ada add-on yang dia tak setuju dengan itu dan sebagainya lah. Tak pastilah, cikgu. Nanti boleh cuba dulu. Okey, boleh. Okey, mungkin cikgu boleh selesai macam ni. Mungkin cikgu profile itu kan, saya tak pasti cikgu guna profile apa. So, mungkin buat satu profile yang baru, cuba tengok ada dia macam itu kan, tidak. Okey. So, yang lain tu okey, cikgu? Cikgu. Ya. Okey, cikgu. Kalau kita tak habis buat, kita nak save macam mana? Oh, ya. Nasib cikgu juga ada cakap ni. Okey. Kalau tak siap, ini jangan lupa juga tajuk dia ni. Tajuk tukar dulu. Jangan nanti tak dapat cari balik. Saya tulis KK, contoh dia. KK, SNK, ABC, contoh dia. Ini. Okey, saya lepas ni. Jangan lupa juga bagi dia nama tu. Okey. Bila kita buat kerja ini kan, dia memang macam Google Sheet, macam Google apa itu, semua auto save. Maksudnya kita tak ada butang untuk save dia. Tak ada. Dia memang terus, masa buat dia terus on the spot dia save. Jadi maksud dia, macam mana cari balik. Sebenarnya Google Data Studio ni, bila kita tutup, dia tak ada dekat Google Drive. Tak jumpa dia. Memang cari-cari pun mati, tidak tahu mana pergi ya. Sebenarnya dia simpan di sini ya. Dia dekat sini. Google Data Studio yang kita type tadi itu. Okey.
yang tadi ini ya, yang pertama sekali kita buat tu, Google Data Studio tu. Tengok. Di sinilah tempat dia simpan. Apa-apa data studio yang kita buat, dia simpan dekat datastudio.google.com. Sini, tengok. So, bila kita klik, kita dapat edit semula. Okey, cikgu? Okey. Boleh ya? Okey. Boleh. Dia bukan dekat Google Drive. Ingat, dia simpan dekat Data Studio. So, biasanya saya macam inilah cikgu. Saya Data Studio ini kan, saya type ini, lepas itu saya akan tarik ini, saya letak jadikan dia inilah. Jadikan dia satu bookmark di sini. So, lain kali bila saya nak sambung kerja saya klik Data Studio. So, semua Data Studio yang saya buat tu ada di situ. Macam itu. Okey. Jadi ini adalah siri satu lah yang basic dulu. Saya nak terangkan nanti yang akan datang itu. Yang akan datang nanti saya akan tengok nanti cikgu akan mungkin itulah kita boleh keluarkan apa hasil cikgu, bincang apa masalah nanti. Nanti kita akan bincang lagi detail tu pasal benda-benda ini dan akan belajar benda-benda seperti ini. Ya, ada grafik-grafik dan sebagainya. Okey. Tapi bila masuk sini dia ada sedikit pengiraan sudah. Ada melibatkan formula nanti. Okey. Boleh cikgu? Boleh cikgu. Okey. So, nanti maksudnya ya. Soalan satu. Boleh. Kalau kita maksudnya di sini dia berpandukan Google Sheet. Betul. Kalau Google Sheet itu berubah, maksudnya semua data dalam Data Studio akan berubah. Ya, betul. Maksud dia sini ya, tengok. Apa data di sini? Data maksud saya ialah ini ya, data yang kita key in tu. Kalau sini saya tukar dia, memang dekat Data Studio terus dia akan tukar. Ini ya, ini yang saya masukkan, ini. Kalau saya warna kuning ni tukar, memang terus tukar. Tetapi kalau atas ini tukar, ini ya, header dia tukar ni, warna merah ni. Kalau tukar ni, Data Studio mungkin akan korup. Sebab dia tak dapat link lagi palak dia. Jadi maksud dia, jangan kacau atas dulu. Ada cara dia, tapi jangan kacau. Atau jangan tambah. Belum belajar tambah lagi. Maksud dia, tiba-tiba saya rasa perlu masuk nama ibu bapa. Bila masuk nanti, Data Studio mungkin akan korup. Bergantung kepada cara cikgu buat. Contoh dia, ini bapa. Ini satu. Nanti cikgu masukkan ini dalam sini. Contoh dia. Dia mungkin boleh korup. Korup di sini ialah data tak display. Tapi tak apa cikgu. Mesti cikgu akan ada pengalaman nanti. Di mana tiba-tiba semua data hilang. Tak apa. Ini belajar nanti. Okey. So kita belajar basic. Saya harap nanti cikgu berjaya keluarkan satu kurang boleh buat macam SMK pusat ni ya. So maksud dia kalau kita tengok sini kan, ready dengan gambar-gambar macam inilah, logo dan sebagainya. Lepas itu boleh add masuk saja. Macam itu Okey, ada soalan lagi cikgu? Cikgu. Ada cikgu Lim? Ya, ada soalan? Ya, ada cikgu Lim. Ya, apa cikgu Lim? Saya tertinggal dalam Google Form tadi. Okey. Saya tinggal. Yang untuk apa tu? Nomor IC tu. Saya tertinggal macam mana nak nomor 12 nombor tu cikgu. Okey. Yang itu tak apa cikgu, sebab video ni saya dah rakam. Nanti bila video tu Google sudah siap nanti saya akan bagi link dalam grup itulah. Nanti cikgu boleh tengok balik, boleh? Okey, boleh. No problem. Ya. Boleh rujuk video. Ya, betul. Okey, ada soalan lagi cikgu? Okey, nampak dia tak ada lah. Saya harap nanti cikgu boleh tengok balik video kalau ya. Ya, cikgu Jo, apa dia? Oh, line putus kah cikgu Jo? Ya, kita dah buat menggunakan Excel. Hello, dengar? Ya. Boleh ulang semula, putus. Ulang semula. Okey. Apa dia? Apa soalan? Tapi kita dah masukkan tapak kita guna Excel. Tapak kita guna Excel. Tapak, okey, apa? Okey. Kita upload ke dalam Google Drive. Okey. Maksud cikgu Jo ialah bukan buat dari Google Form, tapi ada Excel sudah. Itu maksudnya. Okey. Lepas itu? Ya. Spreadsheet dengan Excel sama format kah? Bolehkah dia guna? Okey, kalau Excel itu Excel. Okey, kita upload Excel dari PC kita, bila masuk ke dalam Google Drive, kita tukar dia kepada Google Sheet dulu. Okey. Bila tukar Google Sheet, baru kita link dengan Data Studio. Alright, okey. Satu cikgu Jo,
Excel yang kita buat itu, Excel yang kita buat dengan macam-macam formula itu, kadang kala bila upload ke Google itu, ada formula tu tak boleh pakai lah. Okey. So sebelum kita link ke Data Studio, perhatikan dululah dia bila sudah dalam Google Sheet, tengok dia okey kan tidak, formula dia lari kan tidak. Kalau okey, baru kita buat Data Studio. Macam itu. Okey. Boleh Okey. Boleh, thank you. Ya, okey. So saya rasa kita boleh berhenti di sini. Nak rehat sudah pukul 10. Okey, so nanti kalau ada apa-apa nanti sambungan siri 2 ke apa, kita akan bincang dalam grup. Okey. So itu saja. Okey, thank you semua. Terima Terima kasih, kasih, Cikgu. Lim. Ya, thank you. Thank you. Selamat malam. Thank you. Okey. Saya mohon Thank you, Cikgu Lim, Cikgu Lim. Cikgu Nelson. Cikgu Lim, Cikgu Nelson, Cikgu Bo nanti tinggal sekejap. Okey. Oh, tidur sudah. Apa yang itu? Besok weekend. BDR setakat pukul 5. Dek.